Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil birahmatika ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah thumma alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita dapat bertemu kembali di dalam pembacaan kitab hadis Sunan Imam Tirmizi rahimahullahu taala. Kita dah berada pada siri yang ke-246 dan kita pun telah tiba pada riwayat yang ke-3361 yang mana membicarakan berkenaan tentang hadis-hadis berkenaan tentang tafsir Al-Quran, abwab tafsir Al-Quran. Kita dah masuk pada tajuk suratul Fajar. Maka untuk suratul Fajar ini ada satu riwayat berkenaan tentang ayat yang ketiga daripada suratul Fajar. Baca sanad dia terlebih dahulu. Daripada sahabat Nabi Imran bin Husain radhiyallahu taala anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya apakah maksud ayat yang ketiga daripada suratul Fajar, iaitu firman Allah wasyaf'i wal watar. Asy-syafa' bermaksud bilangan genap, al-watar bermaksud bilangan ganjil. Apakah maksud Allah bersumpah wasyaf'i wal watar? Maka sabda Nabi SAW, hiya salah, itu adalah salat, ba'duha, sebahagian salat, syaf'un, maka genap rakaatnya, wa ba'duha, dan sebahagian salat, witrun, maka ganjil bilangan rakaatnya. Hadis ini adalah hadis yang gharib, kata Imam Tirmizi. Kami tidak mengetahuinya kecuali daripada hadis Qatadah, dan sungguh telah meriwayatkannya Khalid bin Qais juga daripada Qatadah. Maka kita mula masuk pada surah yang seterusnya, hadis berkenaan tentang surah Wasyamsi wa Duhaha, yang mana hadis ini menerangkan ayat yang ke-12 daripada Wasyamsi wa Duhaha, ketika mana Allah berfirman idzim ba'atha ashqaha, apabila telah bangkit ashqaha, orang yang paling jahat di antara mereka. Apakah maksud hadis ini? Jom kita lihat 3362. Terus daripada Abdullah bin Zam'ah radhiyallahu anhu, sahabat Nabi. Beliau telah berkata, aku telah mendengar Nabi SAW pada suatu hari yazkurun naqah, membicarakan tentang unta yang telah disembelih, aqaraha, yang telah diluka dan disembelihkan. Sebab itu lihat kepada sinhara pada baris yang kedua. Apakah maksud al-aqar? Maksudnya adalah darbu qawaimiha bisaif, memotong kaki-kaki unta tersebut, melukakan unta tersebut terlebih dahulu, dan pada waktu itu mereka membunuhnya. Ini adalah unta milik Nabi Allah Salih alaihi salatu wassalam. Apakah kisah unta ini? Secara ringkas, kaum Nabi Saleh pada waktu itu mereka minta mukjizat daripada Allah. Maka antara mukjizat yang mereka minta adalah supaya daripada batu yang besar keluarnya unta yang mengandung, yang hamil. Kalaulah benda pelik tersebut berlaku, maka mereka beriman. Allah kabulkan. Dan pada waktu itu mereka tetap tidak mahu beriman. Dan ringkasnya, akhirnya pada waktu itu mereka telah membunuh unta tersebut, dan kemudian Nabi Saleh maklumkan kepada mereka, mereka diberikan masa 3 hari, dan selepas daripada itu azab akan turun. Maka ketika mana Nabi SAW menceritakan tentang unta
dan orang yang telah menyembelihnya. Faqal, maka Nabi bersabda, idzim ba'atha ashqaha, maka ketika in ba'atha, telah bangkit, ashqaha, orang yang paling jahat di antara mereka, untuk membunuh unta tersebut. Maka sabda Nabi SAW, in ba'athalah, telah bangkit. In ba'atha juga memberi maksud telah menerima cabaran untuk menyembelih binatang tersebut. Siapakah dia? Rajulun, seorang lelaki, arimun. Apakah maksud arim? Lihat kepada qawata, ay khabithun syarir, seorang lelaki yang sangat jahat, azizun, perkasa, mani'un, sangat kuat, fi rahtih, di antara keluarga-keluarga yang ada dalam kaum Nabi Saleh. Dan perumpamaan yang diberikan oleh Nabi, beliau adalah seperti ayah kepada Zam'ah. Ayah kepada Zam'ah. Maka cuba tengok siapakah nama sahabat perawi ini? Abdullah bin Zam'ah. Maka siapakah ayah kepada Zam'ah? Namanya adalah Aswad, seorang musuh Nabi yang mempunyai pada waktu itu keluarga yang kuat, dan pada waktu itu seorang yang banyak melakukan kejahatan mengganggu Nabi SAW. Maka Nabi sebut atuk kepada Abdullah bin Zam'ah, iaitu Aswad. Itulah perumpamaan izim ba'atha ashqaha, dia menjadi orang yang jahat kerana dia sendiri kuat dan dia mendapat sokongan yang kuat daripada keluarga dia. Dan kadang-kala manusia begitu, apabila dia ada kekuatan dan kekuasaan, dan dia pun ada sokongan daripada pihak-pihak yang tertentu seperti keluarga dan sebagainya, menjadikan sombong dan berani melanggar perintah Allah. Summa sami'tu, kata Abdullah bin Zam'ah, kemudian aku mendengar Nabi menyebut tentang para wanita. Maka sabda Nabi, ila ma ya'midu ahadukum, kerana dosa apa kalian pada waktu itu melakukan, fayajlidu imra'atah, kalian telah memukul isteri kalian, jaldal abdi, seperti mana memukulnya seorang hamba lelaki. Macam mana seorang tuan pukul hamba lelaki, macam itu sabda Nabi, kalian telah pukul isteri kamu. Dan bila dah pukul, maka apa yang berlaku? Wala'allahu an yudaji'aha min akhir yaumih, pada penghujung hari yang sama, pada waktu itu baring dan bersetubuh dengan dia. Maka Nabi menzahirkan pada waktu itu rasa pelik. Manusia yang bagaimana? Sibuk pukul isteri, kemudian pada penghujung hari yang sama bersetubuh, dan pada waktu itu bersama dengan isteri. Manusia yang bagaimana? Nak bersama dengan isteri, tapi pada waktu itu memukul isteri. Nak mengambil manfaat daripada isteri, tetapi pada waktu itu memukul isteri. Maka Nabi SAW menzahirkan pada waktu itu rasa pelik dengan manusia, dengan suami, dengan lelaki yang bersifat seperti ini. Terus berqala, kemudian kata perawi, Nabi SAW telah memberi nasihat kepada para sahabat fi dhahikihim, berkenaan tentang gelak tawa mereka, minad dartah, ketika mana kentut. Ada sebahagian sahabat bila mereka kentut, maka pada waktu itu mereka tertawa. Maka Nabi tegur, ilama yadhaku ahadukum, kerana apa sebahagian daripada kamu gelak tawa, mimma yaf'al, daripada perbuatan yang dia sendiri buat. Maka kenapa nak ketawa dengan perbuatan yang dia sendiri buat? Maka dalam hadis ini ada 3 benda yang Nabi tegur tentang sikap sombong daripada orang yang paling celaka, yang telah membunuh unta mukjizat Nabi Allah Saleh. Kemudian Nabi SAW bercerita berkenaan tentang sikap pelik sebahagian suami dan lelaki memukul isteri dan kemudian bersama dengan isterinya. Dan yang ketiga berkenaan tentang orang yang gelak tawa apabila kentut dan sebagainya. Terus kita mula masuk pada surah Wal-Laili Idza Yaghsha, riwayat 3363. Terus daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, beliau berkata, kunna fi janazatin fil baqi. Ini nak menerangkan ayat yang kelima hingga ke-10 daripada surah Wal-Lail.
Kata Ali bin Abi Talib, kami berada di dalam pengurusan satu jenazah di perkuburan Baqi'. Fa'atan nabiyyu, maka Nabi SAW telah datang. Fajalasa, baginda telah duduk. Wajalasna ma'ah, kami telah duduk bersama dengan baginda. Wa ma'ahu ud, pada tangan baginda ada sebatang ranting. Yang kutubihi fil ard, yang Nabi telah guris dan buat garisan di tanah. Nabi ada ranting yang Nabi pada waktu itu gariskan ataupun pukulkan di tanah. Farafa ra'sahu ila sama, maka tiba-tiba Nabi mengangkat kepala baginda ke langit. Faqal, maka Nabi bersabda, ma min nafsin, tidak ada satu jiwa pun manfusah yang bernyawa kecuali telah ditetapkan madkhaluha, tempat yang dia akan masuk nanti, sama ada syurga maupun neraka. Maka Allah dah tentukan, setiap yang bernyawa Allah dah tentukan tempat mana yang dia akan masuk. Faqala al-qaum, maka berkata para sahabat, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, afala nattakilu, maka adakah tidak patut kami berserah sahaja ala kitabina, ke atas ketentuan kami. Kalaulah Allah dah tentukan untuk kami syurga dan neraka, mengapa tidak kami tak payah buat apa-apa, dan pada waktu itu biarlah ketentuan yang membawa kami ke syurga maupun neraka. Adakah boleh begitu? Maka Nabi faman kana min ahli sa'adah, maka kalaulah dia termasuk daripada golongan yang bahagia, maka pada waktu itu dia akan beramal akhirnya seperti orang-orang yang akan masuk ke syurga. Wa man kana min ahli syaqa, kata para sahabat, kalaulah ketentuan dan ketetapannya adalah orang-orang yang celaka, maka akhirnya dia akan beramal dengan amalan orang-orang yang celaka. Maka sabda Nabi SAW, bahkan tidak, i'malu, beramallah kamu. Maka sabda Nabi tidak, tak boleh untuk duduk berserah dan biarkan pada waktu itu apapun amalan yang akhirnya buat kita buat. Tidak. Sebab sebenarnya kita pun tak tahu ketentuan kita apa. Kita pun tak tahu. Sebagai seorang hamba, maka kita dituntut untuk melakukan yang terbaik. Sebagai seorang hamba, maka kita dituntut untuk berkelakuan sebagai hamba. Maka sabda Nabi tak boleh begitu. I'malu, terus menerus beramal. Fakullun muyassarun lima khuliqa, maka setiap daripada fakullun muyassar, maka setiap daripada kamu akan dipermudahkan untuk melakukan amalan. Amma, adapun orang yang termasuk daripada golongan ahlus sa'adah, orang-orang yang bahagia, maka beliau akan dipermudahkan untuk melakukan amalan orang-orang yang bahagia. Wa amma man kana min ahli syaqa, dan adapun orang yang telah ditentukan daripada kalangan golongan yang celaka, maka sesungguhnya dia akan dipermudahkan untuk beramal dengan amalan golongan yang celaka. Kemudian Nabi SAW membaca ayat yang kelima hingga ke-10 daripada surah Wal-Laili Idza Yaghsha, yang mana Allah berfirman, fa amma man a'ta wattaqa, maka barang siapa yang memberi dan dia bertakwa. Tengok perbuatan dulu, dituntut untuk melakukan perbuatan. Orang yang perbuatannya bersedekah dan dia bertakwa. Wasaddaqa, dan dia membenarkan bil husna, dengan segala perkara yang baik. Fasanuyassiruhu, maka kami akan memberikannya kemudahan. Lil yusra, untuk mendapatkan kesenangan, itulah syurga. Maka pengajaran daripada susunan ayat yang kelima ini, ianya bermula daripada perbuatan. Orang yang melakukan perbuatan yang baik akan dipermudahkan untuknya jalan ke syurga. Walaupun Allah dah tentukan syurga ataupun neraka, tetapi kerana kita tak tahu apakah tempat kembali kita, maka kalaulah kita melakukan amalan yang baik, Allah akan permudahkan untuk menuju ke syurga. Sebaliknya firman Allah, wa amma man bakhila, dan barang siapa yang perbuatannya adalah kedekut, bakhil, tak nak berinfak, berzakat, bersedekah, wastaghna, dan dia merasa cukup, dia tak nak beramal, dia merasa cukup, tak apalah, apa pun yang Allah tentukan itu tetap pengakhiranku, tak nak buat apa-apa, dia merasa cukup, merasa sombong, merasa cukup. Wa kadzdzaba bil husna,
dan dia mendustakan dengan segala perkara yang baik, maka pengakhiran dia adalah fasanuyassiruhu, firman Allah, maka kami akan permudahkan untuknya lil usra, untuk mendapat kesusahan dan kesengsaraan. Maka daripada susunan ayat yang kelima hingga ke-10, apa yang kita belajar? Walaupun Allah dah tentukan syurga neraka setiap daripada kita, maka Nabi tetap menyuruh kita untuk beramal, sebab kita sendiri tak tahu adakah kembali kita ke syurga ataupun neraka. Dan dengan beramal, maka Allah berjanji fasanuyassiruhu, Allah akan mempermudahkan jalan kita berdasarkan kepada amalan kita. Kalaulah baik amalan kita, maka ke syurgalah jalannya. Kalaulah buruk amalan kita, maka ke nerakalah pada waktu itu tempat kembalinya. Mudah-mudahan kita dapat mengambil pengajaran daripada ayat yang kelima hingga ke-10 ini. Terima kasih banyak-banyak Izragun, terima kasih banyak-banyak Ummi Abi dan juga sahabat-sahabat yang lain. Kita Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, mula masuk pada surah yang baru berkenaan tentang surah Wad-Duha. Maka surah Wad-Duha yang dibawakan ini adalah hadis berkenaan tentang ayat yang ketiga. Maka kenapa turunnya surah Wad-Duha? Apabila orang musyrik mengejek Nabi, yang mana Nabi tak ada wahyu, maka Allah benci dan Allah tidak suka kepada Nabi, maka turunnya surah Wad-Duha. Terus 3, 6, 4. Kata Jundab Al-Bajali, aku pernah bersama dengan Nabi fi gharin, dalam sebuah gua. Fadamiyat usbu'ah, maka telah luka dan cedera jari Nabi. Ini adalah di dalam salah satu peperangan. Maka bila luka dan berdarah dari jari Nabi, maka sabda Nabi SAW, maka hal anti illa usbu'un damiti, tidaklah engkau wahai jari kecuali hanya sebuah jari yang mengalirkan darah. Wa fi sabilillahi ma laqiti, dan itu pun adalah darah yang kamu perolehi, luka yang kamu perolehi kerana berada pada jalan Allah. Maka pada waktu itu Nabi SAW menyebut tak ada apa-apa, luka ini beroleh pada jalan Allah. Berkata Jundab Al-Bajali, dan kemudian Jibril tidak turun pada waktu itu membawa wahyu kepada Nabi. Maka orang-orang musyrikin telah mengejek Nabi. Qad wuddi'a Muhammad, Muhammad telah ditinggalkan, Tuhan Muhammad telah meninggalkan Muhammad. Sebab itu tak ada wahyu turun pada Muhammad, tak ada ayat baru yang turun kepada Muhammad. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala telah menurunkan kepada baginda firman Allah pada ayat yang ketiga, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Firman Allah, Tuhanmu tidak akan meninggalkanmu, wa ma qala, dan Tuhanmu tidak membencimu wahai Muhammad. Hadis ini adalah hadis yang hasan sahih dan sungguh telah diriwayatkan oleh Syu'bah dan Ats-Tsauri daripada Aswad bin Qais juga. Riwayat yang seterusnya berkenaan tentang tafsir surah Alam Nashrah. Maka berkenaan tentang kisah pembelahan dada Nabi SAW. Kerana maksud Alam Nashrah dilapangkan dada Nabi, maka dibawakan riwayat 3365. Silakan baca sanad dia. Sesungguhnya Nabi SAW telah bersabda, bainama ana indal baiti, sewaktu aku berada di sisi Baitullah. Ini berlaku dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj, yang mana ada riwayat yang pelbagai. Ada yang menyebut Nabi bermalam di rumah Ummu Hani, ada yang menyebut Nabi bermalam di Hijr Ismail, ada yang menyebut pada waktu itu dengan beberapa pandangan. Tetapi para ulama gabungkan kesemua riwayat ini dengan pada waktu itu menceritakan daripada sudut timeline yang berbeza. Pada awalnya Nabi berada di rumah Ummu Hani, kemudian Nabi SAW berada di kawasan Hijr Ismail di Baitullah. Maka ketika mana sabda Nabi, aku berada di Baitullah, bainan naimi wal yaqdhan, dalam keadaan di antara orang yang tidur dan berjaga, tiba-tiba aku mendengar qailan, suatu suara berkata, ahadun baina thalathah,
Apakah maksud ahadun? Inilah orangnya, satu di antara 3 orang. Siapakah 3 orang yang dimaksudkan di sini? Pada waktu itu Nabi sedang berbaring bersama dengan Hamzah dan sepupu Nabi Ja'far bin Abu Talib. Maka mereka bertiga berdekatan dan berhampiran. Fa'utitu, maka telah didatangkan kepadaku sabda Nabi bitastin, dengan sebuah piring yang diperbuat daripada emas. Fiha, di dalam piring tersebut, bekas tersebut terdapatnya air Zamzam. Fasyaraha sadri, maka telah dilapangkan dadaku. Apakah terjemahan syarah sadri? Ada sebahagian menterjemahkan, kita lihat sinhara pada baris yang pertama, sebahagian menterjemahkan syaraha bermaksud syaqqa, maka telah dibelah dada Nabi. Ila kaza wa kaza, sehingga tempat tersebut. Maka Qatadah perawi telah bertanya, apakah yang dimaksudkan kaza wa kaza? Maka dijawab, dada Nabi telah dibelah daripada bawah pangkal leher ila asfali batni, sehingga ke bawah perut. Keseluruhan dada Nabi SAW telah dibelah. Kata Anas bin Malik dalam hadis riwayat Bukhari, aku nampak kesan belahan pada dada Nabi SAW. Dan para ulama sirah berbeza pendapat berapa kalikah dada Nabi dibelah. Ada yang menyebut 2 pada usia Nabi 4 tahun, dan yang kedua adalah sewaktu peristiwa Isra' dan Mi'raj, sebelum bermulanya perjalanan Isra' dan Mi'raj. Berkata perawi, bersabda Nabi, maka berkata malaikat tersebut, minta maaf, bersabda Nabi, fastukhrija, maka telah dikeluarkan bahagian dalam hatiku, fagusila, dan kemudian telah dibasuh bahagian dalam hatiku dengan air Zamzam, kemudian dikembalikan semula ke tempatnya, summa husyiya, kemudian diisi dengan keimanan dan hikmah. Ada satu perkara yang kita boleh belajar di sini, maka dibersihkan dahulu, barulah diisi dengan keimanan dan hikmah. Sebenarnya ada pengajaran yang besar di sini, bahawa hati kita perlu dibersihkan terlebih dahulu supaya dapat diisi dengan keimanan, dengan perkara yang baik. Kadang-kadang ada orang dia tak nak bersihkan hatinya dengan istighfar, dengan taubat, dengan memohon keampunan Allah, dia nak terus isi. Tak salah, tetapi pada waktu itu proses tersebut mengambil masa yang lama. Macam cawan, kalaulah dalam cawan ini ada najis, maka ada 2 cara. Cara yang pertama, mungkin pada waktu itu kita biarkan air bersih berterusan masuk, yang mana akhirnya najis tersebut akan keluar dan akhirnya bersih juga. Tapi cara itu lambat. Cara yang lebih cepat, bersihkan terus cawan tersebut dan terus minum air yang baru. Maka begitulah juga hati, bersihkan dahulu, kemudian barulah diisi dengan perkara-perkara yang baik dan bermanfaat. Dan dalam hadis ini ada sebuah kisah yang panjang, kata Imam Tirmizi. Hadis ini adalah hadis yang hasan sahih, dan di dalam bab ini ada juga periwayatan daripada Abu Dzar. Kita pula masuk dalam surah At-Tin, riwayat 3366. Teruskan. Abu Hurairah sahabat Nabi radhiyallahu anhu meriwayatkan, beliau berkata, barang siapa yang membaca surah Wat-Tin waz-Zaitun faqara'a, lalu dia tiba pada ayat dan dia baca, alaisallahu bi ahkamil hakimin, ayat yang terakhir daripada surah At-Tin, yang mana ayat tersebut berbunyi, alaisallah, bukankah Allah, bi ahkamil hakimin, seadil-adil hakim, seadil-adil yang memutuskan sesuatu. Falyakul, kata Abu Hurairah, maka hendaklah dia menyebut, bala, bahkan, wa ana ala dhalika minasyahidin, dan aku di atas perkara tersebut tergolong daripada kalangan orang yang menjadi saksi. Maka daripada hadis ini, maka digalakkan kita, bila kita baca ayat terakhir surah At-Tin, apa alaisallahu bi ahkamil hakimin, maka kita dituntut untuk baca. Nak baca apa? Jom baca sama-sama. Bala wa ana ala dhalika minasyahidin
walaupun dalam solat, tetapi dengan suara yang perlahan. Terus hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan dengan sanad ini daripada A'rabi ini, daripada Abu Hurairah, wala yusammi, dan tidak disebutkan nama A'rabi tadi. Terus surah Iqra' bismi rabbik menceritakan tentang kisah Abu Jahal pada ayat yang ke-17 dan 18. Terus daripada Abdullah bin Abbas sepupu Nabi radhiyallahu anhuma, yang mana ketika mana beliau menyebut tentang ayat yang ke-18, sanad'uz zabaniyah, firman Allah, kami akan memanggil zabaniyah, penjaga neraka. Qal, berkata Abdullah bin Abbas, telah berkata Abu Jahal, la in ra'aitu Muhammadan, kalaulah aku melihat Muhammad solat, la ata'anna ala unukih, akan kupijak-pijak tengkuk dan leher Muhammad. Maka itu adalah kata-kata Abu Jahal. Faqala Nabi, maka Nabi SAW bersabda, lau fa'ala, kalaulah Abu Jahal buat apa yang dia buat, la akhazathul malaikah, nescaya malaikat akan mengambilnya ayana, di hadapan mata semua manusia. Sebab Allah janji, barang siapa kalaulah Abu Jahal buat apa dia buat, sanad'uz zabaniyah, kami akan panggil malaikat zabaniyah. Hadis ini adalah hadis yang hasan gharib sahih. Riwayat yang berikutnya lebih detail tentang kisah dan peristiwa tersebut, 3368. Terus daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu masih lagi menceritakan ayat yang ke-18, 17 dan 18 daripada surah Al-Alaq, yang mana kata Abdullah bin Abbas, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam menunaikan solat, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam menunaikan solat di kawasan Masjidil Haram. Walaupun Abu Jahal dah larang, walaupun orang musyrik tak benarkan, Nabi tetap datang menunaikan solat di kawasan Masjidil Haram. Kadangkala di Hatim, kadangkala di penjuru yang lain Masjidil Haram. Maka bila Nabi nak tunaikan solat, faja'a Abu Jahlin, maka Abu Jahal telah datang kepada Nabi. Maka dia berkata, alam anhaka an hadha, bukankah aku dah larang kamu daripada buat ini? Alam anhaka an hadha, diulang 3 kali. Bukankah aku dah larang kamu wahai Muhammad daripada ini? Dan bukankah aku dah larang kamu wahai Muhammad daripada ini? Fansarafan Nabi, maka Nabi SAW pada waktu itu berlalu pergi. Fazabarahu, maka Nabi SAW telah mengherdik, pada waktu itu telah memarahi Abu Jahal. Maka Abu Jahal bila kena marah, Abu Jahal berkata, innaka la ta'lam, sesungguhnya kamu sendiri tahu wahai Muhammad, ma biha nadin, tidak ada orang yang penyokongnya lebih ramai daripadaku. Fa anzalallahu tabaraka wa ta'ala, maka Allah menurunkan ayat berikut mencabar Abu Jahal. Fal yad'u nadiyah, maka panggillah semua penyokong-penyokong kamu. Sanad'uz zabaniyah, kami hanya akan memanggil malaikat zabaniyah, penjaga neraka, untuk melawan penyokong kamu. Dan sebenarnya ini juga menjadikan manusia sombong. Antara sebab yang menjadikan Abu Jahal sombong, kita boleh lihat pada kata-katanya. Apakah yang menjadikan Abu Jahal sombong? Adalah kerana dia pada waktu itu mempunyai sokongan yang kuat, penyokong yang ramai, dan penyokong yang pada waktu itu sentiasa menyokongnya, yang disebut sebagai an-nadi, kumpulan, sokongan dan sebagainya. Maka orang yang sentiasa beroleh sokongan orang ramai, maka di situ ujiannya lebih berat dalam untuk menjaga dirinya daripada tidak sombong dan takabur. Dan orang yang sombong dan takabur, maka pada waktu itu mudah untuk syaitan pada waktu itu memesongkan dia. Itu pengajaran yang kita boleh ambil daripada riwayat-riwayat ini. Berkata Abdullah bin Abbas, yang mana kata Abdullah bin Abbas, wallahi demi Allah, lau da'a nadiyah, kalaulah waktu itu Abu Jahal panggil penyokong-penyokong dia, la akhadhathu, nescaya dia akan diambil oleh zabaniyah,
Zabaniyah, malaikat Allah penjaga neraka. Hadis ini adalah hadis yang hasan gharib sahih, dan dalam bab ini ada juga riwayat daripada Abu Hurairah. Kita mula masuk pada suratul Qadar, ayat riwayat 3369. Terus maka pada riwayat ini menceritakan tafsiran yang kita jarang dengar berkenaan tentang maksud 1000 bulan. Maka secara ringkasnya Nabi SAW pernah bermimpi bahawa Banu Umayyah mereka berada di atas mimbar. Mereka berada di atas mimbar. Dan mimbar pada zaman itu adalah melambangkan kepada kekuasaan dan orang yang mempunyai pemerintahan. Maka Nabi SAW menjadi sedih apabila Nabi nampak begitu, sebagai salah satu tanda bahawa Banu Umayyah akan menjadi pemerintah dan bukan keluarga Nabi. Maka pada waktu itu telah turun ayat berkenaan tentang Al-Qadar yang ada menyebut tentang 1000 bulan. Maka daripada perkataan 1000 bulan, maka dimaklumkan kepada Nabi SAW bahawa Banu Umayyah akan menjadi pemerintah selama 1000 bulan. Mereka akan menjadi pemerintah selama 1000 bulan, dan kemudian datangnya kejatuhan mereka digantikan oleh pemerintahan Banu Abbasiyah yang merupakan keluarga Nabi, anak cucu daripada Abbas radhiyallahu anhuma. Terus maka daripada Hasan bin Ali, daripada Yusuf bin Sa'ad, beliau berkata, qama rajulun ilal Hasan, telah bangkit seorang lelaki kepada Hasan bin Ali radhiyallahu anhu, ba'dama bai'a, setelah Hasan bin Ali berbai'ah kepada Muawiyah. Apakah kisah dia? Maka selepas Ali bin Abi Talib dibunuh, setelah Ali bin Abi Talib dibunuh, maka manusia telah mengangkat Hasan bin Ali sebagai khalifah, dan Hasan bin Ali jadi khalifah, dan dia punya pemerintahan bukan kecil anak. Pada waktu itu merangkumi Afrika dan juga merangkumi Eropah, apatah lagi pada waktu itu sebahagian Asia. Pemerintahan dia besar. Cuma pada waktu itu penduduk Syam yang menyokong kuat Muawiyah bin Abi Sufyan, pada waktu itu mereka tak nak berbai'ah. Maka Hasan bin Ali radhiyallahu anhu tidak mahu bergaduh. Dia tidak mahu bergaduh sebab pergaduhan di antara penyokong Muawiyah dan penyokong ayahnya Ali bin Abi Talib telah berlarutan untuk tempoh beberapa tahun. Bahkan pernah terjadi peperangan Siffin yang pada waktu itu meragut banyak nyawa. Maka Hasan bin Ali adalah contoh pemimpin yang berjiwa besar, pemimpin yang benar-benar pada waktu itu memikirkan tentang orang ramai. Maka dia tak nak antara penyokong dia dan penyokong Muawiyah bergaduh. Maka dia telah turun daripada jawatan khalifah dan dia telah serahkan kepada Muawiyah. Padahal dia punya penaklukan dia bukan kecil, pada waktu itu jajahan dia besar. Dan Nabi SAW pun pernah menyebut tentang perkara ini. Hasan bin Ali pada waktu itulah antara orang yang untuk mendamaikan manusia. Pada waktu itu dia buat apa yang dia buat. Berbeza zaman kita, mana-mana pemimpin pun bila dia kata dia buat untuk orang ramai, hakikatnya tidaklah begitu. Realitinya hanya Allah yang tahu. Tetapi kebanyakan waktu tidaklah begitu. Lebih kepada kepentingan peribadi, kepentingan yang tersendiri, kepentingan dalam memperjuangkan sesuatu yang lebih bersikap peribadi. Maka Hasan bin Ali dia turun daripada jawatan khalifah dan dia serahkan kepada Muawiyah. Maka penyokong dia semua marah. Maka telah bangkit seorang lelaki kepada Hasan setelah dia berbai'ah kepada Muawiyah. Lalu lelaki tersebut berkata, sawwatta wujuhal mu'minin, engkau telah menconteng arang, menghitamkan wajah orang-orang beriman. Ataupun perkataannya adalah, ya musawwida wujuhil mu'minin, wahai orang yang menconteng arang pada wajah orang beriman. Maka berkata Hasan radhiyallahu anhu,
la tu'annibni, janganlah kamu mencelaku, rahimakallah, semoga Allah merahmati kamu. Orang tu menghina dia. Hasan bin Ali membalas dengan doa. Maka kata Hasan bin Ali, fa innan nabiyya, maka sesungguhnya Nabi SAW telah diperlihatkan Bani Umayyah, bahawa Bani Umayyah telah berada di atas mimbar baginda. Berada di atas mimbar baginda. Ini dilihat dalam mimpi. Fasa'ahu, maka Nabi SAW tidak suka perkara tersebut. Maka Allah turun untuk memujuk Nabi. Firman Allah, inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami akan memberi kepada kamu wahai Muhammad kurniaan yang banyak. Dan apakah antara kurniaan yang Allah berikan kepada Nabi? Yakni nahran fil jannah, sebuah sungai di dalam syurga. Dan juga telah turun ayat, inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar, lailatul qadri khairum min alfi syahr, malam al-qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Maka dimaklumkan kepada Nabi, yamlikuha, maka Banu Umayyah akan menjadi pemerintah ba'daka, sesudah kamu wahai Muhammad. Selama pada waktu mereka akan menjadi pemerintah sesudah kamu. Maka berkata Al-Qasim Perawi, maka apabila turunnya surah Al-Qadar dan ada menyebut tentang 1000 bulan, fa'adadnaha, maka kami telah mengira jarak tempoh pemerintahan Banu Umayyah, fa'idha hiya alfu syahr, maka memang betul pemerintahan Banu Umayyah adalah lebih kurang 1000 bulan. La tazid, tidak lebih, wala tankus, dan tidak berkurangan. Maka pada sinhara, pada baris yang keempat, maka dikirakan di situ. Maka Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, maka disebutkan setelah daripada kewafatan Nabi SAW, maka pada penghujung tahun 40 Hijrah, maka pada waktu itu Banu Umayyah telah bangkit menjadi khalifah. Wa kana inqidha'i daulatihim, dan penghabisan pemerintahan Banu Umayyah adalah pada tahun 132. 132. Maka 132 tolak 40. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. 132 tolak 40, maka 92. 92. Kerana 11 tahun daripada tahun hijrah adalah waktu Nabi masih hidup, dan bakinya adalah pemerintahan para khalifah beserta dengan Ali radhiyallahu taala anhu, Hasan bin Ali radhiyallahu taala anhu. Kemudian daripada 92 tahun yang berbaki, maka ditolak pemerintahan tengah-tengah, pemerintahan Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair, dia pernah jadi khalifah selama 8 tahun. Maka 92 tolak 8 menjadi 84 tahun, maka ianya adalah lebih kurang 1000 bulan. Maka itulah kata para perawi, maka setelah kami kira, maka pemerintahan Banu Umayyah ataupun Umayyah adalah selama 1000 bulan, lebih kurang 84 tahun. Baca hadha hadisun. Illa min hadzal wajah. 3370 masih lagi tentang suratul Qadar, berkenaan tentang bilakah malam Al-Qadar. Terus maka Zaid bin Ubays telah berkata, aku telah berkata kepada Ubay bin Ka'ab, sesungguhnya saudara kamu Abdullah bin Mas'ud telah berkata, man yakumil haula, barang siapa yang bersolat malam sepanjang tahun, yusib lailatul qadar, pasti akan bertemu dengan malam Al-Qadar. Barang siapa yang beribadah sepanjang tahun, pasti akan bertemu dengan malam Al-Qadar. Itu adalah kata-kata Abdullah bin Mas'ud. Maka Ubay bin Ka'ab berkata, semoga Allah mengampuni Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud. Laqad alima, demi sesungguhnya Abdullah bin Mas'ud sendiri tahu bahawa malam Al-Qadar berada pada 10 malam terakhir Ramadan. Wa annaha, dan sesungguhnya malam Al-Qadar
adalah malam 27, dan ini pandangan Ubay bin Ka'ab dan sebahagian para sahabat, bahawa malam Al-Qadar adalah malam 27, dan ini yang dipegang oleh Imam Ahmad bin Hanbal, dan itulah yang kita lihat oleh kebanyakan orang Arab. Mereka memegang pandangan malam Al-Qadar pada malam yang ke-27 Ramadan, dan majoriti baki para ulama menyebut ianya tersembunyi pada 10 malam terakhir Ramadan. Maka bila Zir bin Hubaysh dengar, maka pada waktu itu kata Ubay bin Ka'ab, walakinnahu, akan tetapi Abdullah bin Mas'ud arada, berkata begitu dengan tujuan alla yattakilan nas, supaya manusia tidak menjadi malas dan tidak bergantung sahaja kepada 27 Ramadan untuk beribadah. Summa halafa, kemudian Ubay bin Ka'ab telah bersumpah, la yastathni, sumpah yang tidak disertakan dengan insya Allah, bahawa sesungguhnya malam Al-Qadar adalah malam 27 Ramadan. Berkata Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, qala qultu lahu bi ayyi syai'in taqulu dhalik ya Abul Munzir, maka aku bertanya kepada Ubay bin Ka'ab, dengan dalil apa kamu berkata seperti itu wahai Abul Munzir? Maka berkata Ubay bin Ka'ab, dengan tanda yang Nabi SAW telah ceritakan kepada kami, bahawa sesungguhnya matahari akan terbit keesokan harinya, la syu'a'alah, tanpa ada sebarang kepanasan pada matahari tersebut. Hadis ini adalah hadis yang hasan sahih. Surah Lam Yakunil Ladzi, surah Al-Bayyinah 3371 menceritakan tentang ayat yang ketujuh, perkataan khairul bariyah. Terus seorang lelaki telah berkata kepada Nabi, ya khairal bariyah, wahai sebaik-baik makhluk. Dan perkataan ini ada juga dalam suratul Bayyinah ayat yang ketujuh. Maka Nabi bersabda, sebaik-baik makhluk dzaka Ibrahim, itu adalah panggilan untuk Nabi Ibrahim. Hadis ini adalah hadis yang hasan sahih. Surah yang seterusnya, surah Az-Zalzalah. Apakah maksud ayat yang keempat? Bahawa bumi akan mengkhabarkan segala beritanya. 3372. Teruskan. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata Nabi SAW telah membaca ayat yang keempat daripada surah Zalzalah. Yauma idzin, pada hari tersebut, tuhaddithu, bumi akan menceritakan, akhbaraha, segala khabar beritanya. Sabda Nabi, atadruna ma akhbaraha, adakah kamu tahu apakah maksud bumi akan menceritakan segala khabar beritanya? Para sahabat menjawab, hanya Allah dan Rasul yang lebih mengetahui. Sabda Nabi, fa inna akhbaraha, maka sesungguhnya yang dimaksudkan bumi akan menceritakan segala khabar beritanya, antashhada, bahawa bumi akan menjadi saksi, ala kulli abdin, ke atas setiap hamba lelaki dan perempuan, bima amila, dengan apa yang dia telah lakukan, ala zahriha, di atas belakangnya. Takul, bumi akan berkata, amila yauma kadza, dia telah buat amalan ini pada hari sekian, wa kadza, dan pada hari kesekian. Fahadhihi, inilah yang dimaksudkan sabda Nabi dengan bumi akan menceritakan segala beritanya. Hadis ini adalah hadis yang hasan sahih. Surah yang seterusnya adalah Alhaakumut Takatsur. Kita sambung pada jam 9 pagi nanti insya-Allah. Terima kasih semua. Jumpa lagi insya-Allah.